Mak ayah sakit, sakit tu jadi ujian. Mak ayah sihat, insya-Allah anak-anak ni tak ada masalah nak jaga mak ayah. Sebab mak ayah sihat, boleh makan sendiri, boleh pakai sendiri, boleh mandi sendiri, boleh cuci najis sendiri. Tapi bila mak ayah sakit, berapa ramai sanggup jaga mak ayah sakit, tuan-tuan ibu-ibu sekalian? Allah nak bagi syurga di ujung-ujung. Allah nak bagi syurga di ujung-ujung. Allah uji dengan kesakitan mak, Allah uji dengan kesakitan ayah. Nak tengok 9 orang anak, 10 orang anak, 7 orang anak, mampu tak nak jaga mak dia? Mampu tak nak jaga ayah dia? Muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Rasanya lama juga dah tak main, sebab main dulu kapet lama. Main yang la ni kapet baru. Pijak-pijak pun rasa tepat, terlap tapak kaki tu baru kan. Jadi alhamdulillah, Allah masih izinkan kita untuk bertemu lagi. Mudah-mudahan manfaat umur yang Allah kurniakan kepada kita, umur yang panjang, masih lagi boleh bernafas, dan Allah bagi nikmat untuk duduk dalam masjid. Walaupun saya difahamkan ada di antara anak qaryah ni yang kuarantin sendiri dan sebagainya sebab mungkin close contact, kontak rapat, ataupun mungkin positif COVID, tak dapat main malam ni. Jadi kita di antara yang Allah bagi peluang malam ni untuk duduk dalam majlis ilmu, untuk duduk dalam masjid ni, tuan-tuan. Boleh jadi ada sahabat-sahabat kita yang tengok live, yang tak dapat bersama, mungkin duduk jauh, tuan-tuan. Jadi semua ni di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita hari ni, untuk sama-sama kita masih boleh mendengar peringatan demi peringatan, boleh mendengar nasihat demi nasihat. Yang mana nasihat ni pertama dan utamanya untuk diri saya sendiri, dan insya-Allah untuk kita bersama. Sebelum kita dibawa balik, dijemput kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan, kata Nabi apa dia? Tuba. Apa makna tuba? Maknanya beruntunglah, kata Nabi. Tuba liman tala umruhu. Beruntunglah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, liman tala umruhu, bagi mereka yang dipanjangkan usianya, wa hasuna amaluhu. Panjang usia, yang mana dengan usia tu dia semakin baik amalannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan dengan usia yang Allah berikan kepada kita, kita manfaatkan sebaik mungkin, kita tambah pahala amalan kita. Lebih-lebih lagi lah ni duduk dalam bulan Rejab. Rejab pun dah 22 ke 23 malam ni, ke 21 malam ni, 22 malam ni, 22. Maknanya di ujung-ujung dah. Rasulullah ala Sayyidina Muhammad, imam pun duk baca doa dah. Nabi bila masuk bulan Rajab, Nabi kan baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkati kami dalam bulan Rajab, berkati kami dalam bulan Sya'ban, sampaikan kami ya Allah, sampaikan kami ya Allah dalam bulan Ramadan. Ramadan satu bulan yang sangat istimewa. Kita dah rasa Rejab, Sya'ban, Ramadan macam lama lagi. Tak lama dah, tak lama dah. Tapi kita rindu nak berjumpa dengan Ramadan, sebab Ramadan satu bulan yang sangat istimewa. Nabi kata Sayyidus Syuhur Ramadan. Penghulu sekalian bulan, dalam 12 bulan ada satu penghulu dia, ketua dia paling hebat, paling mulia bulan ni, paling istimewa untuk umat Nabi, iaitulah bulan Ramadan.
Allah lipat ganda pahala bi asyri amsalha ila 700 10 hingga 700 kali ganda. Di mana tu? Bulan Ramadan. Sebab tu kita rindu nak bertemu dengan Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita, umur kita dalam keadaan kita sihat. Nah, kalau panjang umur sakit tak boleh buat ibadat juga. Nah, panjang umur sihat, boleh puasa, boleh solat tarawih. Nak boleh buat ibadat dalam bulan Ramadan, insya-Allah. Tu harapan dan pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita tersebut, insya-Allah. Baik tuan-tuan muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah malam ni kata tuan pengerusi, tuan imam tadi, salli ala sayyidina Muhammad, tajuk malam ni apa Ustaz? Syurga yang disiakan. Syurga yang disiakan. Syurga yang Allah bagi kat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Syurga yang Allah bagi kat kita ni apa dia? Yang disiakan ni, iaitulah tak lain tak bukan adalah ibu dan bapa kita. Dalam syurga nanti ada 8 pintu. Di antara 8 pintu itu adalah salah satu daripadanya pintu kebaktian kita kepada ibu bapa. Nak pintu kita buat baik dengan mak ayah kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka ada orang dia akan masuk syurga dengan pintu ni. Muslimin muslimat, mukminin mukminat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nak pintu hormat kepada ibu bapa. Nak hormat kepada ibu bapa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, satu perkara yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kita untuk buat. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah berfirman dalam Quran, Allah kata Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan Allah, yakni melainkan kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dan hendaklah kata Allah Subhanahu wa taala engkau berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Nak wajib berbuat baik kepada kedua ibu bapa, terutamanya ibu. Sebut pun ibu dulu. Ada sebut bapa dulu. Bapa ibu ada sebut? Tak ada. Bapa ayam ada kan? Kan? Ibu bapa kan dalam bahasa Melayu pun sebut ibu bapa. Mak ayah. Dia tak ayah lu baru mak. Koklah nak ubahkan ayah mak. Kan? Tu lagu Indonesia tu, ibu-ibu, bapa-bapa, ibu juga. Dia tak kata bapa dulu. Nak abad keutamaan antara dua ni, ibu dan bapa, sudah tentulah ibu. Sebab tu dalam ayat yang lain, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah kata apa dia? Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Allah kata apa dia ni? Dan kami wajibkan manusia, wa wassaynal insan, kami wajibkan manusia, kata Allah, biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Kedua ibu bapa, dua-dua ni Allah kata kami wajibkan kena buat baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terutamanya ibu, sebab apa ibu? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Allah kata ibu yang telah mengandungkan, ibu yang telah mengandungkannya, ibu yang telah mengandungkan kita. Hari ni dalam masjid ni ada Tok Wan. Ada Tok Wan ni dulu duduk perut siapa? Perut ibu. Perut mak dia. Tok ni dulu duduk perut siapa? Perut mak dia juga. Kita ni dulu duduk perut siapa? Perut
perut mak kita. Walaupun tengok perut ayah sama naik dengan perut mak. Kan? Mak mengandung 9 bulan, ayah duduk sebelah, nampak ayah sakit lagi daripada mak. Tapi ayah 9 tahun duduk macam tu maintain. Mak 9 bulan 10 hari habis tuan-tuan. Dia melahirkan kita 9 bulan kita duduk tumpang dalam kandungan mak kita. Dia pergi mana duduk usung kita, sakit dia pun duduk bawa kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah kata, nah, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibu yang telah mengandungkan kamu, mengandungkannya dengan menanggung kelemahan demi kelemahan, kata Allah. Allah jadikan kita, Allah anggap macam mana PL, ibu yang mengandungkan anak. Susah dia, sakit dia, perit dia tanggung dalam keadaan yang lemah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis mengandung, dia melahirkan kita, habis setakat tu saja. Dah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak habis setakat tu. Dia jaga kita, dia belai kita, sakit kita, demam kita, dia jaga. Tidur malamnya tak nyenyak, kita menangis tengah malam, ibu pun jaga. Ibu pun bangun. Pasal apa? Pasal anak dia sakit, anak dia demam, dia tak boleh tidur. Anak dia lapar susu, ibu bangkit, ibu susukan anak dia. Tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nyamuk gigit anak. Orang Kedah kata nyamuk ketit. Kan? Nyamuk ketit. Jangan pinduk KL buat mak nyamuk ketit. Dia pun tak faham. Orang Kedah aja faham ni, orang utara aja nyamuk ketit. Nyamuk tu ketit anak. Adakah nyamuk ketit anak dia pun penampak? Tak ada. Dia pun jari satu jari, gaya dah sampai nyamuk pun terbang. Mana nak kena? Kan? Pasti dia sayang ke anak dia. Nampak? Dia sayang ke anak dia, pergi slow, gaya nak sampai terbang nyamuk tu. Tak kena nyamuk tu. Dia main pula, dia duduk perangat. Kan? Sayang. Tapi kalau besar macam kita lah ni, dia penampak. Kan? Kalau boleh laki dia pun nak penampak. Nyamuk hinggap dekat dia bukan penampak pun penembuk tu. Lalang dapat keluar. Kan? Bukan nyamuk mati dengan tentuk laki mati sekali lagi. Pasal sayang kecil ni dia datang kita macam minyak yang penuh. Tumak Allah salli ala sayyidina Muhammad. Kita kecil tak pandai cakap, duk ajak kita bercakap satu demi satu. Mai besar dah pandai cakap, lawan pula mak. Lawan pula ayah, maki pula mak dia, terkah pula mak dia, terajang pula pak dia. Itu dia dunia hari ni. Ni dunia ada berlaku depan mata kita hari ni. Tu pintu syurga tu. Dua pintu syurga yang Allah sediakan kepada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan muslimin, muslimat, mukminin, mukminat dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Sebab tu Allah salli ala sayyidina Muhammad dalam satu hadis. Hadis ni tuan dengar nanti masuk Ramadan. Jibril dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia doa. Dia kata syaqi ya abdun, dia kata celaka satu orang manusia adraka walidayhi, yang mana dia ni ada mak, dia ada ayah, au ahadahuma, atau dia ada salah seorang daripada kedua ni. Celaka, Jibril kata celaka. Syaqi ya abdun, celaka. Satu riwayat kata binasa, maknanya memang tak baik. Jibril mai doa mak celaka. Celaka satu orang manusia, dia ada mak, dia ada ayah. Maknanya orang ni dua-dua dia ada. Atau kata Jibril ada salah seorang daripadanya. Mungkin tinggal mak saja, mungkin ada ayah saja. Tapi kata Jibril alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam yudkhilahul jannah. Tapi dia ni tak boleh masuk syurga. Dia ada mak, dia ada ayah, atau dia ada salah seorang daripada keduanya, tapi dia tak boleh masuk syurga. Orang ni kata Jibril celaka. Yang doa tu Jibril, yang aminkan doa Jibril ni siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata amin.
Nabi aminkan doa Jibril ni. Tuan-tuan, nak abang kata hina orang yang derhaka kepada mak dan ayah ni. Hina. Jibril berdoa abang celaka orang macam ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, muslimin muslimat, mukminin mukminat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Nah, hak ni kita duk cerita ni, hak mak ayah dia hidup lagi, hak mak ayah dia duk ada lagi. Tapi orang ni dia tak jadikan mak ayah ni sebagai pintu syurga. Sebab tu kita hari ni kalau kita belajar adik-adik nak hafal Quran, balik jumpa mak ke apa, nak main balik mak, tolong doa kat cik, tolong doa kat alung, tolong doa kat angah. Pasal apa doa mak ni doa yang paling mustajab. Tuan-tuan, bukan tak boleh nak pergi jumpa dengan Tok Syekh minta doa, boleh. Nak pergi jumpa Tok Wali minta doa, boleh. Tapi wali yang paling dekat dengan kita adalah mak kita. Inilah doa yang paling mustajab. Nak mintalah doa dengan mak. Ni alung nak periksa, ni cik nak periksa, mak doakan dekat cik, boleh tak? Doa seorang ibu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab apa? Sebab mereka ni masih ada lagi. Orang yang masih ada mak dia, yang ada ayah dia, walaupun mak ayah tu dalam keadaan tua. Tua ni yang jadi ujian. Mak ayah sakit tu jadi ujian. Mak ayah sihat, insya-Allah anak-anak ni tak ada masalah nak jaga mak ayah. Sebab mak ayah sihat, boleh makan sendiri, boleh pakai sendiri, boleh mandi sendiri, boleh cuci najis sendiri. Tapi bila mak ayah sakit, berapa ramai sanggup jaga mak ayah sakit, tuan-tuan dan ibu sekalian? Allah nak bagi syurga di hujung-hujung. Allah nak bagi syurga di hujung-hujung. Allah uji dengan kesakitan mak, Allah uji dengan kesakitan ayah. Nak tengok 9 orang anak, 10 orang anak, 7 orang anak, mampu tak nak jaga mak dia? Mampu tak nak jaga ayah dia? Allah nak bagi syurga ke anak ni. Dalam 9 orang, 10 orang, 7 orang ni, tuan-tuan, berapa orang yang sanggup nak uruskan mak dia, ayah dia yang dalam keadaan uzur, tua, tuan-tuan sekalian? Apatah lagi kalau nyanyuk. Ibu-ibu kalau pernah jaga mak yang nyanyuk, mak mertua nyanyuk, pak mertua nyanyuk, dia ayah sekalian faham bagaimana yang nyanyuk. Kita bagi mandi, dia habaq kat orang tak bagi mandi. Kita bagi makan, dia habaq kat orang, depa tak jamu makan. Oh, depa tak jamu. Padahal ada ni baru makan. Kita terasa hati sepuh lah. Nampak? Ya. Rasa hati lemah pasal apa? La ilaha illallah, sanggup dia habaq kita tak bagi makan. Padahal kamu tadi makan, bandun ayam-ayam 2 ketul, tak makan. Pasal apa? Nyanyuk. Allah nak bagi syurga kat kita. Untunglah orang yang sabar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, begitulah juga kita nak kenal kawan. Nak kenal kawan kita yang terbaik ini, tuan-tuan. Kawan yang paling baik, sahabat yang paling baik. Bukan waktu senang, tapi waktu susah. Tuan-tuan tengok waktu tuan-tuan susah. Waktu tuan-tuan dalam sakit, tuan-tuan dalam keadaan tak ada duit. Kalau waktu tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada kawan main duk tolong tuan-tuan, main duk bantu tuan-tuan, main duk support tuan-tuan, itulah kawan terbaik tuan-tuan. Tapi kalau kawan tu main waktu tuan-tuan senang aja tuan-tuan, ni tak boleh buat kawan. Tidak silap kawan makan kawan. Nah, tuan-tuan muslimin muslimat, mukminin mukminat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ni mak ayah yang masih sihat, mak ayah yang masih ada, mak ayah yang uzur. Ni cerita ni semua yang ada lagi. Sebab itu Nabi SAW memberi satu ancaman kepada orang yang derhaka kepada ibu dan ayah dia. Masa tak banyak tuan-tuan, dalam maghrib lewat, isyak pun lewat. Saya pun nak balik jauh tapi untung ustaz pergi ambil. Dia pergi ambil, dia pergi hantar, bukan senang nak jadi bos. Kan? Lalu kita bawa sendiri ya. Ni boleh rehat tuan-tuan, alhamdulillah. Sebab tu Nabi SAW
Anak yang derhaka kepada ibu bapa ni, Nabi kata kullu dhunubi yuakhirullahu ma syaa minha ila yaumil qiyamah, kata Nabi. Setiap dosa akan dilewatkan oleh Allah hukumannya mengikut kehendaknya. Kehendak siapa? Kehendak Allah. Setiap dosa akan dilewatkan oleh Allah hukumannya mengikut kehendaknya sehingga hari kiamat. Illa, kata Nabi, melainkan, kata Nabi, uquqal walidain, melainkan derhaka kepada kedua ibu bapa. Dosa lain Allah lewatkan hukumannya mengikut kehendaknya, melainkan dosa kedua ibu bapa, kata Nabi, fa innallaha ta'ala yu'ajjiluhu li sahibihi fil hayati qabla al mamati. Maka sesungguhnya Allah akan menghukum kepada pelakunya semasa hidup sebelum mati. Allah banyak cash. Dosa pada mak ayah ni, anak derhaka dengan mak ayah ni, anak duk terajang mak ayah ni, anak duk tengking mak ayah ni, Allah banyak cash atas dunia, kata Nabi, masa dia hidup sebelum dia mati. Dia tak semayang, Allah tangguh lagi dosa dia. Kan? Dia tak bayar zakat, Allah tangguh lagi dosa dia. Tapi kalau dosa dengan mak ayah ni, derhaka dengan mak ayah ni, kata Nabi, Allah akan bayar kepada dia semasa dia hidup sebelum dia mati. Jangan derhaka kepada ibu dan ayah. Balik akhirat, kata Nabi, salah satu, 3 golongan, kata Nabi, yang Allah tidak pandang pada hari kiamat nanti, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tak pandang ni bukan makna Allah macam atas dunia lah. Kalau ada roblok kita pi, kita lalu boleh tak pandang, kita rasa seronok mau tak seronok, lesen tak ada, hotel tak ada, lalu boleh tak nampak, ui seronok, balik tu renyih tak ada arah dah. Kan dia habaq kat bini dia, oh tadi polis tak nampak, dia seronok. Mau tak seronok, buka swih waja'alna, buka swih waja'alna, dia dapat hak tu kan. Kan dia kira ceramah ma'al hijrah ni dapat tu kan. Dapat doa Nabi keluar. Ustaz mai doa abang, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda wa aghshaynahum fahum la yubsirun. Dia buka je kunci tu dia baca. Nah, tiba-tiba buka kunci baca-baca boleh nampak anjing. Dia kata, cik nampak saya? Dia kata, saya pun dengar ceramah ustaz juga. Balik awal. Kan, tu nampak. Kan, kita kalau lalu tak dunia ni roblong, boleh tak nampak, seronok. Tapi akhirat, makna Allah tak pandang ni bukan macam dah dunia dah. Allah tak pandang, maknanya Allah tak pandang dengan pandangan rahmat Allah, pandangan kasih sayang Allah. Allah tak pandang dengan pandangan tu, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian. Di antara salah satu daripada 3 golongan yang Allah tak pandang dengan pandangan rahmat pada hari kiamat nanti, siapa dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Walidayhi, berderhaka kepada ibu bapa. Berderhaka kepada ibu bapa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, muslimin muslimat, mukminin mukminat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau tanya kita nak dak anak yang soleh, nak dak anak yang solehah, sudah tentu kita jawab nak. Kan kita pun dok baca doa di surah Al-Furqan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Tu doa dok baca. Nah, kita duk baca, kita nak zuriat keturunan yang menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata, anak soleh, anak solehah. Nak suami yang soleh, tak mau suami yang solehah. Ada juga suami yang solehah ni.
Nak tengok suami soleh ni bila? Hari Jumaat. Orang main masjid, dia tak main masjid. Kan? Tak tahulah, saya pun imam masjid juga belah sana, belum bukit minyak, belah Pening. Memanglah dulu syarat 2 dos. Boleh main masjid, tapi lah ni kira pejam mata. Kan? Kira pejam mata, nak suruh main juga. Tapi di Selangor dengarnya tambah dah jadi booster. Penggalak. Nak main Jumaat di Selangor, dia kena ambil 2 dos tambah booster. Nak main dan khatib pun sama. Kena syarat macam tu juga di Selangor tu. Mudah-mudahan tak main bawa sampai kot ni. Harap-harap macam tu lah. No, dalam hak tak ada booster syarat 2 dos pun tuan-tuan ramai lagi tak boleh main. Kan? Tapi tak tahulah, saya silap tak main tu komplit dah. Siap dengan booster semua cukup dah tuan-tuan, cuma tak main. Boleh jadi juga. Kan? Kan kata 2 dos booster lah. Tapi tak main. Dia kata takut ustaz sikit COVID. COVID ni pun masalah juga tuan-tuan. Dia berkenan dengan masjid, payah semua. Tempat lain dia tak berkenan. Dia berkenan ke orang duk mengaji, kenan ke orang semayang. Saya pun pelik. Kan kata kau belah tempat tuan-tuan, tempat kami pun sama. Tambahlah jadi trend. Jadi trend ni sepanjang 2 tahun ni, masuk bulan 3 ni tuan-tuan, genap 2 tahun. Kalau ikut tahun, masuk tahun ke-3 lah. Tapi kalau ikut genap tu, masuk bulan 3, nanti berapa bulan saya tak pasti tuan-tuan, genap 2 tahun. Lah ni jadi trend. Trend apa tuan-tuan? Hari ni kalau budak-budak main masjid, orang tengok situ macam penjenayah besar. Dia kata betul tadi. Budak-budak main masjid, dah belakang dah bisik ibu-ibu tu dia main dah. Tak tahu kan budak-budak tak boleh bawa main. Dia duduk membawang dan lagi membawang. Ustaz tu mengajak depan dia. Bukan di sinilah contoh. Saya nak agak benda ni jadi trend dah lah ni. Dia masuk main dalam masjid. Anak kita hak kecil ni tuan-tuan 2 tahun dah tak boleh main masjid. Termasuklah anak saya. Dia pun nak ikut kita semayang ke apa ni, ikut masjid dah boleh ikut betul-betul pun. Ikut luar ni, ikut rumah dia main dia. Dia semayang sat, dia lari kayu bersegan. Saya dia main sambung balik. Kalau masjid dia ikut juga, dia takut. Tapi mereka tak ada dah, mereka tak boleh tengok dah tuan-tuan suasana ni 2 tahun dah. Kita ni patuh tuan-tuan pasal keluar arahan macam tu. Kami sana patuh. Pasal apa patuh? Pasal harapan kita daripada 5K boleh turun boleh rapat sah. Duk ingat macam tu. Rupanya duk tunggu patuh. 20 lebih dekat 30,000 kes. Tu dia. Jahannam. Lepas tu duk tanya agak-agak bila boleh rapat. Kan? Tuan-tuan, bahasa orang muda kata, lu fikirlah sendiri. Kan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ujian akhir zaman tuan-tuan untuk kita. Kan? Walaupun ada orang nak kata ustaz, jarak 1 meter pun ustaz tak penuh lagi. Tak penuh lah hang tak main. Cuma hang main. Ni hang pun tak main. Teruk je masjid dan COVID ustaz. Mereka pula buka aircon, tutup pintu rapat. Buh kipas lagi ustaz. COVID tak ada keluar, main kot dalam tu lah. Sudah. Tawakal kepada Allah sama. Kalau Allah berkehendakkan sesuatu, tuan-tuan duduk dalam rumah pun kena. Tapi kalau Allah tak izinkan sesuatu tu berlaku kepada kita, tak ada siapa mampu mudaratkan kita. Tawakallah kepada Allah. Kita dah ikhtiar dah tuan-tuan main daripada rumah bawa sejadah. Kita main daripada rumah bawa dah sejadah, ambil senayang dah di rumah tuan-tuan. Tapi jangan risau tuan-tuan, sini pun ada pek kok lah main setengah jalan tuan-tuan kentut, patah balik pakai tak main dah. Tuan-tuan terus je main. Tu pek ayak pun ada, kolah ayak pun ada. Kolam ayak ni kalau biar lama-lama tak buh rosak tuan-tuan. Pecah, buh ayak bocor. Kolam renang mandi boleh berenang. Lagi dahsyat nak tu. Kan? Kolam renang, tahu tak kolam renang?
Orang duk buat apa tu, chalet kan, tempat mandi apa cuti-cuti tu duk pi, macam tak pernah pi pun. Ke duk mandi sungai belakang ni. Kolam tu buka dah. Buka. Baru ni kat sambil pun orang duk share. Bukan kata mandi, siap menari dalam tu. Kan? Tapi tu saya kata Covid tak kenan kat dia. Covid kenan kat orang masjid. Kolam masjid, ambil niat sembahyang. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Dia ni duk baca isti'adah, baca basmalah dekat layar. Sekali lepas pula, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, baca lagi doa. Depan tu juga. Silap-silap ada tok wali pun ambil yang sembahyang dalam kolah yang sama, tak mau guna kolah tu, tak apalah, ambil yang kat baik-baik pun ada yang, tak apa, tak ada masalah, tak paksa pun. Cuma nak tengoklah tuan-tuan, dia ada beza di situ. No, sebab tu kalau boleh dia sama kata senang lah. Macam mana SOP di masjid, itulah SOP di luar masjid. Senang, orang tak fikir. Macam mana SOP kolam ayat kat masjid, itulah SOP no tempat mandi dan sebagainya. Sebab sana berenang boy. Hak ni celup tangan je. Sana berenang. Dah berenang, campur pula tu semua sekali dalam tu. Kan? Ini iklannya tuan-tuan. Campur balik. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dah depa balai. Ayo. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan muslimin, muslimat, mukminin, mukminat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ni cuma kata-kata saya orang biasa. Tak ada apa-apa jawatan pun. Nah, bukan orang dalam kerajaan dak, bukan menteri dak, orang biasa yang bercakap ni. Tapi walaupun orang biasa yang bercakap, ada satu ungkapan yang berbunyi, nah, unzur ma qala wa la tanzur man qala. Tengoklah, lihatlah apa yang dikatakan, apa yang disampaikan. Jangan melihat siapa yang menyampaikan. Lihatlah apa yang disampaikan. Kalau benda tu baik, pakat-pakat ambil fikir tengok. Wala tanzur man qala. Jangan tengok siapa kata, Allah dia siapa. Tak, jangan tengok siapa hak kata. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan muslimin, muslimat, mukminin, mukminat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi insya-Allah masuk dah tuan-tuan. Boleh berhenti ya. No? Boleh berhenti dah. Ustaz. Ustaz kata tak value. Biar ambil sejam, hantar sejam lebih kalau main sejam lebih, balik sejam lebih, main kuliah setengah jam. Tak value. Makan modal. Nah, saya tak apa duduk atas kerusi pula Thomas. Oh, tu mahal lah tuan-tuan. Macam bawa kereta. Tuan-tuan duduk bawah lama-lama orang dah cekam. Kan, nak bangkit sekali lagi tuan-tuan patut senaman. Pijak kapek tak rasa apa. No, kebas. Allahu akbar. Baik. Itulah pintu syurga. Kita nak amak malam ni. Syurga yang disia-siakan, iaitulah syurga kita kepada mak kita, kepada ayah kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang ada pada mereka berdua. Tapi ada orang dia tukar pintu syurga ni jadi pintu neraka. Wal'iyyazubillah wa na'udzubillah. Sebab apa? Sebab derhaka kepada mak, sebab derhaka kepada ayah. Asalnya syurga, tapi menyebabkan dia diumbat dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu ada satu lagu dalam TV. Lama dululah teman saya pun dah bedak. No? Lagu dalam iklan tu. Ibu, ibu, engkaulah ratu hatiku. Lagu tu. No? Ustaz Sayuti tahu dah dengar ke tak? Pernah dengar ke tak? Ustaz dengar nasyid ni, dia lagu ke dengar? Ustaz dia dengar nasyid ya tuan-tuan, lagu tak dengar. Cuma saya ni jenis baru nak start. Tu dia dengar mereka. Nampak tak dah? Allahu salli ala Sayyidina Muhammad. Ustaz dia dengar jenis ni. Maridallahu illa fi ridha'il walidaini ma baqa'ul qawnu illa bil hana'il abawaini bil
minni. Itu dengar. Itu dengar. Tuan-tuan yang pula tak dengar tu, kan? Tajuk dululah masa duduk sekolah harap dulu ni, kan? Ada penyanyi tu kan. Baik. Tuan-tuan, muslimin muslimat, mukminin mukminat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hatu mak ayah yang masih hidup. Tapi dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada satu orang dia mai tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya kat Nabi dalam satu hadis. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu orang lelaki dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Dia tanya Nabi, "Ya Rasulullah." Dia datang kat Nabi, dia cakap dengan Nabi, dia habaq kat Nabi. Sebelum dia tanya, dia cerita macam mana, apa berkaitan dengan diri dia. Dia kata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna abawayya qad halaka ya Rasulullah. Sesungguhnya ibu bapaku telah meninggal dunia ya Rasulullah." Tadi kita kata hak ada mak ayah. Ni hak tak ada mak ayah. Nak biasa ayah depan ni ayah kan umur 50-60 ke atas ni asalnya mak ayah mungkin tak ada dah. Adik yang depan ni boleh jadi mak ayah ada lagi mak ayah. Ada. Rindu tak? Rindu. Dengan tanya kak ni ustaz nangis lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia kata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ibu bapaku telah meninggal dunia wahai Rasulullah. Mak ayahku dah mati dah wahai Rasulullah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia kata, "Fahal baqiya min birrihima syai'un asiluhuma bihi ba'da mautihima." Dia kata, "Ya Rasulullah, adakah di sana masih ada apa-apa amalan untuk aku berbakti kepada mereka berdua selepas kematian mereka ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, mak ayahku ni dah mati dah. Ada tak lagi apa-apa yang boleh aku buat kepada mereka ya Rasulullah sebagai tanda kebaktian aku kepada mereka ya Rasulullah? Nabi kata na'am. Nabi kata ya. Ada, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada, kata Nabi. Nabi kata ada. Pertamanya apa dia? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ni dengar tuan-tuan ibu-ibu, kita hak mak ayah dah meninggal dah. Nabi kata ada. Yang pertamanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu alaihima. Salat atas keduanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat atas keduanya. Apa makna salat ke atas keduanya? Saya ringkaskan tuan-tuan sebab masa tak banyak, iaitulah salat jenazah. Salat jenazah. Mak ayah kita meninggal, kitalah yang salatkan jenazah mak ayah kita. Kalau kita anak lelaki, kita azam, hari ni kita belajar. Nak tak reti ustaz, pergi belajar hari ni. Sebab salat jenazah ni adalah salat yang paling mudah berbanding dengan salat-salat yang lain. Salat paling mudah salat jenazah lah. Salat lain susah, walaupun salat sunat susah. Salat tasbih lagi susah. Lagi susah. Salat tasbih sampai lena. Pasal banyak sangat tasbih. 300 tasbih betul tak? Lena. Sujud-sujud tak okey dah. Kan lena. Solat paling mudah solat jenazah. Sebab dia berdiri dan habis pun berdiri juga. Mula berdiri, habis pun berdiri. Tuan-tuan tengok orang solat jenazah. Kan? Semayang dekat luar pun boleh. Ada tak solat jenazah kat padang? Selagi orang nak sujud macam mana? Ada pendengar orang tanya macam tu. Kalau orang tanya macam nampak sangat tuan-tuan, dia kurang cerdik. Bukan bodoh, kurang cerdik. Ingat, dia tanya apa nak sujud macam mana selagi ni Syekh, solat jenazah mana-mana orang sujud. Kan? Semua orang berdiri ya. Dia bukan arba'ah raka'atin, kena abang betul-betul. Ni semayang sebelah kita aja, mayat duduk depan. Arba'ah raka'atin, jahanam. Bukan nak rukuk.
Ya. Dia kira badut samanya tuan-tuan. Arba'ah takbiratin. 4 kali takbir. 4 takbir ni rukun. Pasal itu kalau kita masbuk, kita masuk, imam dah takbir dah satu, maknanya kita terlepas dah satu. Sekali lagi imam habis, kita kena tambah satu sebab takbir itu rukun. Solat jenazah, solat ala Muhammad. Saya tak reti ustaz, hari ni kena tanamlah azam untuk belajar. Bukan nak jadi imam solat jenazah orang lain tak. Solat jenazah untuk mak saya, untuk ayah saya, tanam yang tu. Nanti mak saya, kalaulah mak ayah saya mati dulu, saya berazam nak jadi imam untuk solatkan jenazah mereka. Mula dah belajar, tak susah, senang aja. Takbir pertama, Allahu Akbar, Fatihah, semua orang boleh baca. Takbir kedua, selawat atas Nabi. Antara selawatnya boleh baca selawat di hujung tahiyat akhir, salawat Ibrahimiyah, ataupun tak boleh sangat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, selawat. Takbir yang ketiga, Allahumma salli ala Muhammad. Lepas takbir ketiga, Allahu Akbar, doa, Allahumma ghfir lahu warhamhu, Allahumma ghfir laha warhamha. Kan? Takbir yang keempat, takbir itu wajib, tapi bacaan dia tak wajib. Maknanya kalau ingat bacalah, tak ingat pun tak apa. Kan? Tapi tempat kita ni biasanya baca Allahu Akbar, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Kalau lelaki lah untuk ayah, kalau untuk mak, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Tak boleh baca had pendek lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Belajar. Bukan nak jadi imam jenazah orang lain dah. Untuk mak ayah kita pun jadi dah. Anak perempuan boleh tak solat jenazah? Siapa kata tak boleh? Boleh. Cuma kalau isteri kematian suami, dia tak bolehlah keluar daripada rumah dia. Kan? Nak pergi masjid bayang jenazah suami dekat masjid tak boleh lah. Pergi kubur pun tak boleh. Ini kena faham begitu lah kan. Pasal dalam tempoh iddah. Tapi anak boleh. Anak perempuan dah punya jenazah ayah dia, duduk kat belakang sana, sahtu muslimat, sembahyang, tak ada masalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau pergi Mekah pun, Madinah pun tuan-tuan, setiap waktu boleh kata ada jenazah di sana. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW, kebaktian anak boleh buat untuk siapa? Untuk mak dan ayah dia. Selepas mak ayah meninggal dunia, wastighfaru lahuma, kata Nabi, minta ampun untuk keduanya, kata Nabi SAW, minta ampun untuk mak ayah. Kan ini Nabi pun sebut, Nabi kata idza mata banu adam inqata'a 'amaluhu illa min salat, kata Nabi, bila matinya anak Adam terputuslah segala amalannya. Putih dah tuan-tuan. Putih dia dah, tak ada dah kecuali 3, kata Nabi. Di antaranya Nabi malam ni apa dia? Waladun salih yad'u lah, kata Nabi. Di antara 3 tu, salah satu dia apa dia? Anak salih yang mendoakannya. Sebab tu lepas saya talqin, saya kata anak-anak, selagi orang lain bakat balik, anak-anak tunggu sekejap, jangan balik ni. Anak-anak duduklah atas kubur ni, tunggulah atas kubur ni, mengadaplah macam mana tadi imam duk baca talqin tu. Mengadap ke kubur ni, mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ayah ni, untuk mak ni. Istaghfiru li akhikum, kata Nabi, minta ampun untuk saudara kamu, kata Nabi. Sebab sebentar lagi mereka ni akan disoal oleh malaikat Allah. Anak-anak jangan balik dulu. Lepas kami balik, anak-anak tunggu tak kubur ni, minta ampun ke Allah, minta Allah teguhkan keimanan mereka, minta Allah selamatkan mereka di alam barzakh. Anak-anak tolong doa, asal jangan balik lagi. Sebab doa anak ni sampai.
Nah, Nabi suruh minta ampun untuk mak ayah. Bukan kata Nabi je suruh, sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad, Allah pun suruh kita minta ampun. Nah, Allah juga suruh kita doa kepada mak ayah ni. Boleh tengok dalam Quran surah Al-Isra ayat 23, ayat 24. Contoh pada ayat 24, Allah kata wakhfid lahuma janahaz zulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Nah, Allah suruh apa ni? Wa qur rabbirhamhuma fi'il amr. Allah suruh, Allah perintah. Nah, Allah kata dan doakanlah untuk mereka. Doa untuk siapa? Untuk mak dan ayah. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Wahai Tuhanku, rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka telah memelihara dan mendidikku semasa kecil. Allah suruh doa untuk mak dan ayah. Nah, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah." Sesungguhnya satu orang lelaki, kata Nabi, diangkat kedudukannya, darjatnya dalam syurga. Yang alam barzakh, tapi orang tu beriman, Allah angkat dia. Allah bagi nikmat syurga kat dia dalam kubur. Orang tak beriman kena azab dalam kubur sementara nak menanti kiamat. Kan boleh tengok dalam Quran ni. Bila Allah angkat kedudukannya dalam syurga, lalu lelaki ni bertanya, fa yaqulu anna hadha, dia kata, daripada mana datangnya anugerah ni? Sebab apa tiba-tiba Allah angkat darjat aku ni? Kan? Fayuqalu, maka dijawab kepadanya, bistighfari waladika laka. Dijawab kepada lelaki itu dengan istighfar anakmu untukmu. Tuan, mak ayah mati dah, anak duduk atas dunia, hidup lagi, minta ampun kepada Allah untuk mak kita, untuk ayah kita. Ya Allah, ampunkan dosa mak aku, ya Allah, ampunkan dosa ayah aku, ya Allah. Kasihanilah mereka, ya Allah, sebagaimana mereka mengasihani aku sewaktu aku kecil dahulu, ya Allah. Dengan kau azab mereka di alam barzakhmu, ya Allah. Tuan, tak erti bahasa Arab, doa bahasa lain. Jadikanlah kubur mereka, ya Allah, tempat mereka beristirahat, ya Allah, taman daripada taman-taman syurga-Mu, ya Allah. Jangan jadikan kubur mereka tempat diazab mereka, wahai Allah. Ampunkan mereka, wahai Allah. Ampunkan mereka, wahai Allah. Ampunkan mereka, wahai Allah. Doa siapa? Doa anak. Doa anak mampu untuk mengangkat darjat mak dia, ayahnya di dalam syurga, di alam barzakh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan, muslimin muslimat, mukminin mukminat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, orang pernah tanya kepada dia, Syekh, berapa kali, berapa kerap kita nak doa ni, nak untuk mak ayah kita? Berapa kerap kata orang manusia dia perlu berdoa untuk ibu bapa dia? Saya pernah tanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Maka jawab Sufyan Ats-Tsauri, nah, bila orang tanya dia macam tu, orang tanya satu hari sekali cukup ke, setiap hari ke, sebulan ke, macam mana ke, setahun sekali ke? Dia kata seboleh-bolehnya kita berdoa untuk mereka berdua setiap kali di hujung tasyahud, yakni di hujung tahiyat dalam salat kita tu. Setiap kali lepas innaka hamidun majid, selitlah doa untuk ibu bapa kita di situ.
Tapi kalau doa bahasa Melayu tak boleh baca di mulut. Kalau doa daripada Quran, hadis Nabi, boleh baca. Nah, tapi kalau doa macam tadi ni, ya Allah ampunkan dosa mak aku, yang tu kena dalam hati sebelum bagi salam. Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagian tabi'in pula menyatakan sesiapa yang mendoakan kedua ibu bapanya 5 kali setiap hari, maka ia telah melaksanakan tuntutan Allah ke atasnya supaya mendoakan rahmat Allah ke atas kedua ibu bapanya. Nah, 5 kali setiap hari dia doa. Maknanya apa? Maknanya tuan-tuan, semayang tu tak tinggallah doa untuk mak ayah. Sebab semayang pun 5 kali sehari. Paling tidak waktu tu lah. Nak waktu kita semayang doa. Waktu semayang doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu ada ayat Quran dia kata anishkurni wa liwalidayka ilayyal masir. Hendaklah kamu bersyukur kepadaku dan kepada kedua ibu bapa kamu. Syukur kepada aku dan kepada kedua ibu bapa kamu. No? Di antara tanda bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala apa dia? Solat 5 waktu. Tanda syukur kita kepada Allah, solat 5 waktu sehari semalam. Tanda syukur kepada kedua ibu bapa pula apa dia? Yakni dengan cara kita berdoa untuk mereka berdua sebanyak 5 kali setiap hari. Jadi insya-Allah tuan-tuan boleh buat ni. Kan? Kalau dulu arwah Ustaz Bakri Yahya dia main program, saya dulu kerap turun dengan dia belah duk sedang sebelum Covid dulu. Cari dana sekolah dia. Kan? Setiap program tu kalau kami program sekali, lagu kedua ibu bapa ni tak pernah missnya, dia akan bawa dia. Kan? Dia akan bawa dia. Dia kan suara sedap, Allah bagi anugerah ada suara yang sedap. Dia pernah main sini kan? Ustaz Bakri Yahya. Pernah. Saya pun lama dah tak jalan tabung dia tuan-tuan. Tapi duk teringat kat dia. Malam ni saya kata kat Ustaz Sayuti, saya nak lancarkan tabung dia. Sebab abang ni pun duk minta Ustaz kalau boleh tolong. Nah, tu yang malam ni bawa tabung dia main sini tuan-tuan. Dia dengan saya ni beza 2 tahun dia. Tapi dia jadi orang tok guru tuan-tuan. Saya tok garu. Tak sama kan. Muka dia nampak alim lain macam kan. Allah pilih dia dulu tuan-tuan. Kan? Masa kami duduk forum dulu ni, duduk melawak kata apa? Kita ni kira dia beradik kan. Dia kata kita kalau pisah pun, dia kata pisah mati je kita. Jadi Allah pilih dia dulu tuan-tuan sebelum kami. Kan? Dia selalu bawa lagu tu. Allahumma firli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira kama rabbayani saghira. Dia suka bawa lagu tu. Antara lagu wajib dia. Baik tuan-tuan muslimin muslimat mukminin mukminat. Jadi anak-anak pun suka lagu tu. Kan anak-anak boleh hafal lagu tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak buat macam mana tuan-tuan? Tu kita kata mati ni rahsia Allah. Sebab tu mati ni tak boleh jadi orang munafik. Tak boleh saya ustaz nak mati pegang tasbih. Sebanyak pegang tasbih tak mati pun. Letak tak tasbih mati. Nampak? Saya ustaz nak mati dalam sujud. Sujud punya lama tak mati pun. Kan? Tengah-tengah duk sembang kedai kopi cekik roti. Mati. Tu mati ni tak boleh jadi munafik. Tak boleh buat-buat. Kan? Kecuali orang berlakon. Perkara kata saya hang mati tengah baca Quran. Confirmnya saya berlakon. Tapi halah dia pengaruh kita Allah. Nah, kita boleh minta nak mati dalam sujud, nak mati tengah baca Quran, nak mati tengah berpuasa, tapi belum tentu kita dapat tuan peluang tu. Tu Nabi kata innamal a'malu bil khawatim, kata Nabi. Ketentuan amal tu di hujung-hujung kehidupan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, tuan-tuan muslimin muslimat mukminin mukminat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir tuan-tuan, yang terakhirlah kalau ikut tak akhir lagi tuan-tuan, tapi duk tengok tuan-tuan duduk senaman urat lah kan.
Dia kira nak bangkit ni kau boleh galak-galak ni, kena pelan-pelan kan, selagi dia tangkap orang. Jadi insya-Allah tuan yang terakhir untuk malam ni, satu lagi tuan-tuan, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Nah, itulah apa dia? Iaitulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa infadu ahdihima min ba'di mautihima. Kata Nabi apa dia? Nak menunaikan wasiat mak ayah kita kalau dia tinggal wasiat. Kalau dia tinggal wasiat kan, maka tunaikanlah wasiat yang ditinggalkan oleh mak ayah kita itu. Kan, ada orang sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, dia mati, dia sebab ada sahabat berjumpa Nabi sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Sa'ad bin Abi Waqqas dia berjumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, boleh tak aku nak wasiatkan semua harta aku ni ya Rasulullah? Nabi kata tak. Nabi kata la, maknanya tidak. Nak wasiat semua harta aku. Bahasa kita ni bagus ya, nak bagi semua. Ustaz, kalau saya mati Ustaz, harta saya ni saya bagi semua kat masjid. Bagus ya tak? Orang kita kata bagus ya. Wasiat ni dikata kalau saya mati, maknanya matilah baru jalan wasiat tu. Ni sahabat ya Rasulullah, boleh tak saya nak wasiatkan semua harta aku ya Rasulullah? Jawab Nabi, tidak. Ya Rasulullah, boleh tak aku nak wasiat separuh daripada hartaku ya Rasulullah? Semua tak boleh, separuh. Nabi kata tak boleh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, bagaimana kalau aku nak berwasiat 1/3 daripada harta aku wahai Rasulullah? Nabi kata, maka boleh berwasiat 1/3 daripada harta, kata Nabi. Itu pun kata Nabi 1/3 itu pun kata Nabi sudah banyak. Wasiat 1/3. Wasiat ni siapa? Anak yang boleh terima, orang panggil apa? Pusaka, faraid. Dia tak boleh terima wasiat. Anak angkat boleh terima wasiat. Yang boleh terima pusaka, faraid ni ada hak dia. Dia tak boleh terima wasiat. Maknanya wasiat ni untuk yang tak layak terima pusaka. Untuk anak angkat, contohnya kan. Untuk orang yang tak kena-mengena pun dengan kita, ni Ustaz, saya wasiatkan 1/3 daripada tanah ni Ustaz ambil buat madrasah ke, buat tahfiz ke, buat apa ke, contoh kan. Pasal saya ada hak, dia ada faraid dah, tuan-tuan, dia layak dapat dah sekian-sekian. 1/3 kata Nabi, itu pun banyak dah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kata Nabi, sesungguhnya jika kamu meninggalkan warismu dalam keadaan kaya atau mencukupi, ia lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan tidak cukup dengan menadah tangan, meminta-minta daripada tangan-tangan, yakni bantuan manusia lain. Nabi tak mau kita tinggal anak-anak kita, tuan-tuan, dalam keadaan meminta-minta daripada orang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka sekadar itulah tuan-tuan, 9-10 minit dah tuan-tuan. Lepas mayang isyak ni saja dah makan ni. Betul Ustaz? Makan ni untuk semua. Semua. Lagi abang untuk saya jam. Untuk semua. Makanan pun sedap tu kan. Itu yang kuliah panjang sikit tu, bagi lapar. Kan, kalau tak lapar makan tak lalu. Lama sikit duk tahan ni, dia rasa lapar lah. Kan, dia rasa keroncong semua duk main. Jadi insya-Allah lepas mayang isyak ni tuan-tuan, kita ada makan insya-Allah tuan-tuan, makan spesialnya. Kita makan rohani dulu. Sekejap lagi kita makan hak jasmani pula. Kan, saya tahulah sedap. Kenapa saya rasa dah tadi? Tuan-tuan tak rasa lagi.
Saya rasa dah. Sebelum kuliah rasa dah. Tu yang amat sedap tu. Kan? Jadi insya-Allah tuan-tuan, lepas mayang isyak lagi kita pakat-pakat santapan makanan yang adalah rohani sehari jasmani insya-Allah tuan-tuan. Saya makan pun tangan duk bau kambing ni. Nak abang dalil tu, dalil. Tangan duk bau kambing ni tuan-tuan. Jadi insya-Allah tuan-tuan, muslimin muslimat, mukminin mukminat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nak anak yang soleh, kita nak anak yang solehah. Pertama-tamanya kita dulu kena jadi anak yang soleh, kita dulu kena jadi anak yang solehah kepada ibu dan ayah kita. InsyaAllah putaran itu akan datang kepada kita. Allah anugerahkan kepada kita anak yang soleh juga. Allah anugerahkan kepada kita anak yang solehah juga, insyaAllah, yang menjadi idaman setiap ibu bapa, insyaAllah. Nah, mudah-mudahan inilah harta dunia kita yang boleh selamatkan kita sampai akhirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, adik-adik yang berada di hadapan ni, insya-Allah anak-anak syurga ni. Nah, mudah-mudahan dengan kehadiran anak-anak syurga ni juga, ni antara anak-anak yang hafal Quran. Hafal Quran lah. Saya ada anak seorang hafal Quran yang sulung tapi tak habis. Nah, dia duduk 5 tahun dah. Saya kata tak apa, lama pun tak apa. Kalau dia duduk lama ni, dia dapat benda yang orang lain tak dapat. Pengalaman orang lain tak dapat, dia dapat sebab dia duduk lama situ. Kira dia minat, jadilah. Tak apa, 5 tahun tak apa, tak ada masalah. Janji dia minat nak hafal Quran. Nah, saya berazam sallallahu alaihi Muhammad, bukan sekadar dia boleh hafal Quran, tapi insya-Allah mudah-mudahan dia juga boleh mampu untuk habiskan syahadah di situ juga, insya-Allah tuan-tuan. Nah, mereka ni ibarat Quran yang berjalan. Kalau tak bawa Quran pun ada Quran dah dalam diri mereka, tuan-tuan. Kalau mereka ni kena siksa, kena penjara tu, masa nanti duduk dalam penjara pun, tuan-tuan, boleh baca Quran. Kita kalau duduk dalam penjara nak baca apa? Quran tak ada. Nak baca apa? Habis sangat 3 pul lah. Kan? Quran tak ada, nak tengok tak boleh. Tapi orang yang hafal Quran, kalau duk kena seksa dalam penjara pun, Quran duk dalam dada mereka, duk dalam diri mereka, sentiasa boleh baca Quran. Nah, ini ahli Quran sallallahu alaihi Muhammad, ahlullah, insya-Allah. Nah, mudah-mudahan sallallahu alaihi Muhammad, nah, Allah jadikan mereka ni para hufaz yang berjaya dunia, berjaya di akhirat, dan mudah-mudahan ibu yang mengandungkan mereka, melahir dan membesarkan mereka sejuk ya, insya-Allah sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, mukminin mukminat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebelum saya berhenti, sedikitlah maklumat untuk sekolah almarhum Ustaz Bakri Yahya ni, yang insya-Allah tuan-tuan saya minta detail daripada abang dia sendirilah, abang almarhum Ustaz Bakri. Yang mana semangat daripada tuan-tuan ni, insya-Allah saya akan salurkan untuk sekolah beliau, sekolah almarhum. Yang mana mereka ni sekarang ni ada 47 orang kaki tangan, staf dan juga guru lah, 47 orang. Jumlah murid 176 orang. Dah 7 tahun 8 tahun dah, tuan-tuan. Maknanya batch pertama pun dah langkah masuk sekolah menengah dah. Nah, saya terlibat dengan sekolah dia, tuan-tuan. Setelah dia buka setahun kot, saya terlibat dengan sekolah dia. Dan sekarang proses sambung balik, tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad. Sebulan sekolah mereka ni perlukan sekitar 54,970 ringgit. Ini kos yang diberikan oleh abang dia. Banyak dah, banyak, tuan-tuan. No, jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukan depa tak ada duit, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian. Depa ada duit. Tuan kata, habis tu ustaz minta apa kat kami? Duit tu duduk kat tuan-tuan dan ibu-ibu. Kan? Duit tu duduk kat tuan-tuan dan ibu-ibu. Kalau tuan-tuan ibu-ibu buat keluar duit tu. Kan? Boleh tabung, insya-Allah, tuan-tuan dah. Boleh tabung. Kalau tak muat tabung tak apa, kita minta tabung lain sekali lagi. Tak ada masalah, kan? Kalau tuan-tuan nak bagi zakat ke apa ke, nak jumpa direct dengan saya pun boleh lepas kuliah nanti. Kotlah zakat padi ke, tengok kat ambil padi dah itu kan. Dah tahu. Kok ada zakat apa-apa ke, kok nak wakaf ke, nah insya-Allah tuan-tuan. Nah boleh. Kalau nak direct dengan saya pun boleh jumpa insya-Allah lepas solat isyak ba'diyah nanti insya-Allah, tuan-tuan. Jadi sekadar itulah maklumat, tuan-tuan. Nah, almarhum ni meninggal tahun lepas.
lebih kurang dalam 2 bulan nak sambut hari kelahiran dia, lebih kurang macam tu kot, sebulan 2 bulan nak sambut hari kelahiran dia, dia meninggal sebab Covid. Sebab Covid. Dia sebenarnya kurang sihat dah. Dia kena minus stroke sebelum tu. Kemudian sihat banyak dah, boleh berjalan, boleh bercakap semua dah. Dia kena dulu teruk tu, nak berjalan tak boleh, nak bercakap tak boleh. Saya pergi ziarah dia menangis. Saya tak gamak dah. Dia menangis, nak cakap tak boleh. Dia nak cakap tapi tak boleh. Last kali saya nak balik tu baru dia bangkit lah. Tapi bangkit pun dengan bantuan pegang tali apa semua. Sallallahu Muhammad kan. Lepas tu Allah bagi dia sihat sikit dah. Nampak semakin pulih, tapi Allah uji dengan Covid. Dia kena Covid tu sat dah. Darah dia pun dah tukar jadi masam apa semua tuan-tuan. Dan dia pengsan tu sampai hospital, terus dimasukkan oksigen. Memang dia tak sedarkan diri dah, sehinggalah dia dijemput kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam usia yang sangat muda lah, 44 tahun tuan-tuan, muda. Tapi itulah rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu adalah waktu terbaik Allah Subhanahu Wa Taala jemputnya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu kita tak tahu lagi tuan-tuan. Saat kematian kita tak tahu lagi bagaimana. Mudah-mudahan kematian kita juga adalah kematian husnul khatimah, macam yang kita duk minta dalam doa kita kan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah, wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Doa kita duk minta, tak pernah miss lah sembahyang, duk minta ya Allah, matikanlah kami dengan kematian husnul khatimah ya Allah, kematian yang baik ya Allah, kematian dalam beribadat kepada-Mu ya Allah. Jangan matikan kami, jangan akhirkan hidup kami ya Allah dengan kematian su'ul khatimah, kematian yang buruk, kematian yang tak elok, kematian dalam melakukan dosa, wa na'udzubillah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita dapat nikmat tersebut insya-Allah tuan-tuan. Dan janganlah lupa setiap hari banyakkanlah selawat kita juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kiralah apa sekalipun selawat tuan-tuan, banyakkanlah selawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi dalam dunia hari ini yang banyak ujian yang Allah datangkan kepada kita, jangan lekang bibir kita untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah tuan-tuan, selain daripada selawat Ibrahimiyah, selain daripada selawat biasa kita, ada selawat tafrijiyah dan sebagainya. Kan selawat tafrijiyah yang tuan-tuan pernah dengar. Tak pernah dengar, Google lah, dalam YouTube pun ada. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu ila akhir nafadih hadapan. InsyaAllah selawatlah setiap hari. Mudah-mudahan Allah campurkan kasih sayang kita ni lebih tebal lagi untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhir kala minta ampun maaf banyak-banyak. Andai ada terkasar bahasa, terlajak masa dan sebagainya, saya minta ampun maaf daripada ujung rambut sampai ujung kaki. InsyaAllah mudah-mudahan panjang umur, kita jumpa lagi. Segala yang baik terbaik itu datang daripada Allah. Lemah kurang itu kelemahan saya sendiri, walaupun hakikat yang sebenarnya semua itu berlaku dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan segala sumbangan daripada tuan-tuan ibu-ibu sekalian, saya dahului dengan ucapan jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih juga kepada ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, anak-anak semua yang setia sehingga habis program malam ni tuan-tuan. Kalau dia keluar pun dia pergi kencing je tuan-tuan. Kan? Lepas tu dia masuk main balik. Mesti sejuk ekor ni. Sejuk sampai ke kaki.
kan, tak tahan tu kan, tu pun tak mau main lagi kan. Dia keluar kencing, dia masuk balik, alhamdulillah. Dengan pergi kencing dia rumah sudah tuan-tuan, bukan tak main dah. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkan dosa ibu dan ayah kami, ya Allah. Ampunkan dosa mereka berdua, ya Allah. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihani kami sewaktu kecil dahulu, ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa istri kami, ya Allah. Ampunkan dosa pasangan kami, ya Allah. Ampunkan dosa saudara-saudara kami, ya Allah. Ampunkan dosa kami semua, ya Allah. Ampunkan dosa anak-anak kami, ya Allah. Ya Allah, seandainya masih ada ibu dan ayah kami, ya Allah, sihatkanlah mereka, ya Allah. Sihatkanlah mereka, ya Allah. Jagakanlah mereka untuk kami, ya Allah. Ya Allah, jadikan kami anak-anak yang saleh dan salihah, ya Allah. Anak-anak yang sentiasa berbakti untuk mereka, ya Allah. Anak-anak yang sentiasa menggembirakan hati ibu dan ayah kami, ya Allah. Jangan kau jadikan kami anak-anak yang derhaka kepada ibu dan ayah kami, ya Allah. Jangan kau jadikan kami penyebab ibu dan ayah kami menangis, ya Allah. Izinkan kami untuk memeluk erat tubuh ibu dan ayah yang masih bernyawa, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikan kami anak-anak yang menjadi penenang hidup ibu dan ayah kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Seandainya ibu dan ayah kami kembali terlebih dahulu dari kami, ya Allah, izinkan tangan yang kami tadah pada malam ini, ya Allah, untuk menguruskan jenazah mereka, ya Allah. Izinkan kami untuk mandikan mereka, ya Allah. Izinkan kami untuk kafankan tubuh mereka, ya Allah. Kerana suatu waktu dan ketika dahulu, ya Allah, ibu inilah yang telah memandikan kami, ya Allah. Ibu inilah yang membersihkan tubuh badan kami, ya Allah. Ibu inilah yang telah memakaikan pakaian untuk kami, ya Allah. Izinkan kami, ya Allah. Izinkan kami untuk menguruskan jenazah mereka, wahai Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kau izinkanlah kami, anak-anak lelaki mereka, ya Allah, untuk mengimamkan salat jenazah mereka, ya Allah. Kerana suatu waktu dan ketika dahulu, ya Allah,
Ayah inilah yang mengajar kami tentang salat, ya Allah. Kau izinkanlah kami anak-anak lelaki mereka untuk mengusung mereka, meletak mereka di atas bahu-bahu kami, ya Allah. Berjalan menuju ke tanah pengkuburan, ya Allah, kerana suatu waktu dan ketika dahulu, ya Allah. Ayah inilah yang telah mendukung kami, ya Allah. Ibu inilah yang telah mendukung kami, ya Allah. Tanpa letih, penat dan jemu, wahai Allah. Ya Allah, izinkan kami untuk menurunkan jenazah ibu dan ayah kami ke dalam liang lahat, ya Allah. Menghadapkan mereka ke arah kiblat-Mu, wahai Allah. Mungkin inilah kali terakhir kami menyentuh jasad ibu dan ayah kami, wahai Allah. Kerana tiada lagi peluang untuk kami. Selepas itu, wahai Allah, hanya tinggal kenangan-kenangan untuk kami sahaja, wahai Allah. Kau jadikanlah kubur mereka taman-taman daripada taman syurga-Mu, ya Allah. Jangan kau azab mereka, ya Allah. Kasihanilah mereka, ya Allah. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم.